Hello, hi everyone. Welcome back to my class. Hari ini cikgu bagi rakaman kelas sahaja. Tak dapat nak buat Google Meet secara live ataupun secara langsung sebab ada hal yang tak dapat dielakkan. Ini adalah sekali lagi sains tingkatan 2 bestari, 2 dedikasi dan 2 fikrah. 3 kelas cikgu yang cikgu pegang untuk tahun ini. Hari ini kita akan recap balik ataupun recall semula iaitu bab 8. Masih ingat tak? Okay, masih ingat ataupun tidak, kita tengok sama ada your memory serve you very well or not. Okay, bab 8, cahaya dan optik. Okay, tengok skrin cikgu ni. Alright, bayang-bayang. Mesti awak pernah pergi mana-mana or every time awak berada di luar rumah. Okay, awak boleh nampak bayang-bayang kan? So, apa bayang-bayang, punca bayang-bayang terjadi? Yang ni semua orang tahu. Ada yang tak pernah nampak bayang-bayang dia sendiri sebelum ni? Don't tell me that you are a ghost. Tak pernah ada bayang-bayang. Okay, so bayang-bayang terjadi sebab ada 3 perkara yang paling penting di sini, iaitu ciri-ciri cahaya, cahaya bergerak lurus, okay, light travels in a straight line, dan juga badan manusia kita adalah objek legap di mana cahaya tidak boleh menembusi badan manusia kita adalah objek legap. Maka bila cahaya itu bergerak lurus dan dia terkena badan manusia, maka dia tak boleh menembusi badan manusia, maka terjadilah bayang-bayang. Sebab cahaya itu tidak boleh menembusi objek legap, maka bayang-bayang pun terbentuk. Okey? Kenapa pula Cikgu Joanne cakap pasal bayang-bayang ni? Apa kaitan dengan cahaya dan optik? Okey? Alright. Pertama sekali, sebelum awak nak tahu apa fenomena cahaya yang berlaku, okey, kita kena faham sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Pertama, apa pula awak tengok gambar ni kan, tengok gambar artis atas pentas. Okey, gambar kilat, gambar pelangi. Okey, alright. Yang pertama, cahaya lebih laju daripada bunyi. So, every time hari nak hujan, awak ada dengar bunyi dentuman guruh kan, yang ada bunyi tanda. Okey, benda sebelum awak nampak tanda tu, nampak pula dengar tanda, awak akan lihat cahaya dulu kan. Kenapa pula cahaya tu tak serentak dengan bunyi guruh? Why the lightning is not the same with the thunder? Okay, benda ni mungkin awak dah belajar dalam sekolah rendah juga pun. Okay, sebab cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Okay, ada formula tu nak kira berapa jauh sebenarnya kilat itu terjadi daripada awak. Selepas awak nampak cahaya tu, awak boleh hitung number, then you can know how many kilometers is the lightning happening. Okay, kalau dia sangat-sangat dekat memang tak sempat nak kira pun. Lepas bunyi saja, lepas kilat saja awak nampak terus ada bunyi yang kuat. Okay, kemudian cahaya bergerak lurus. Siapa yang biasa perform atas pentas, awak boleh lihat stage lighting macam ni, awak sentiasa akan nampak dia macam bergerak macam it's a straight light macam ni. Kadang-kadang dia akan macam digerakkan and it will always travel to the direction arah yang digerakkan. Sebab cahaya bergerak lurus. Dia tak akan macam diberikan satu arah lepas tu dia akan bengkok-bengkok macam tu tanpa sebarang bantuan daripada apa-apa benda. Okay, kalau dia tak mengenai cermin ke apa, memang dia akan bergerak lurus. And then cahaya boleh disebarkan dan membentuk pelangi. Yang ni awak semua tahu kan, kalau petang-petang hujan sikit tapi ada cahaya juga matahari, memang ada pelangi yang terbentuk. Okay, now you know sifat-sifat cahaya. Okay, cari sifat-sifat cahaya dalam Google ataupun kalau nak banyak lagi hasil carian awak melalui Google tu, use English keywords. Okay, characteristics of lights. Moving on. Okay, apa benda ada 5 item yang cikgu senaraikan di sini? What are these? Apa semua ni? I'm sure you still remember. Awak masih ingat lagi kan? Okay, kita ada pantulan cahaya, kita ada pembiasan, kita ada penyebaran, kita ada penyerakan dan apa ni? Penambahan dan penolakan cahaya. Dalam bab 8, tingkatan 1, dia cover semua ni. Pertama, sifat cahaya, bla bla bla, dan 5 fenomena cahaya. Okay, so ingat hari ni pantulan dan pembiasan sahaja. Okay, apa itu pantulan? Apa itu pembiasan?
Dua benda ni kadang-kadang boleh berlaku pada masa yang sama untuk sesuatu benda. Tapi kita tengok satu-satu dululah. Okay? Alright. Don't panic. Awak rasa macam, oh my god, kenapa saya tak ingat apa-apa ni? Hilang ingatan sebab 2020 tak berapa pergi sekolah. Semua pun ketinggalan. It's okay. Kita ulang kaji 48, pantulan dan pembiasan hari ini. Okay. Hukum pantulan. Kenapa daripada pantulan itu terus cikgu pergi kepada hukum pantulan? Sebab pantulan ni awak dah tahu kan, hari-hari pun nampak pantulan awak sendiri depan cermin. Macam belakang cikgu punya pun ada cermin. Okay, behind me also I have mirrors here. Okay, hukum pantulan. Bila pantulan terjadi, dia mestilah mematuhi hukum pantulan. Apa benda hukum pantulan ni? Ingat 4 benda di sini. Yang pertama, kita ada sinar tuju. Cahaya itu berasal daripada satu objek, contohnya macam awak ada lampu kan. Okey, kemudian kita ada sinar pantulan. Sinar pantulan itu adalah dia dapat daripada satu objek yang memantulkannya. Dan garis normal tu adalah garis di tengah-tengah antara sinar tuju dan juga sinar pantulan. Ingat, sinar tuju dengan sinar pantulan akan berada pada satah yang sama. Apa benda semua ni? I cannot imagine how. Tolong. Okay, it's okay now. Tengok gambar rajah ni. Sinar tuju, okay, sinar tuju dan sinar pantulan, yang tengah-tengah ni adalah garis normal. Yang garis putus-putus ini adalah garis normal. Ingat dah balik? Okay, sudut yang terbentuk di sini, ni, theta 1 dengan theta 2, okay, mestilah mempunyai nilai yang sama. Itu hukum pantulan. Artinya kalau ada manusia berada di sini, okay, jarak dia daripada garis normal adalah satu sudut. Kemudian image dia akan terbentuk pada sudut yang sama daripada garis normal. Kalau awak berada depan cermin tu, awak sengitkan kepala awak sikit macam ni, sudut image yang terbentuk juga akan bergerak mengikut sudut yang awak bergerak itu. Okay? Awak faham tak? Alright. So, dalam gambar ini, dalam slide ini, cikgu nak tanya, apakah fenomena cahaya yang menghasilkan kejadian ini? Okay? Kita ada masjid dengan air yang telah memberikan image yang sama seperti masjid tersebut. Okay? You will see exactly the image. Tapi cuma dia terbalik lah yang ni. Fenomena cahaya yang menghasilkan kejadian ini ialah pantulan. Everybody knows this. Benda yang awak pernah nampak dan memang awak tahu dia pantulan. Tapi hukum pantulan tu mungkin susah sikit nak terangkan. But kalau awak mampu menerangkan hukum pantulan itu, okay, maka senanglah hidup awak. Okay? Sebab kalau contohnya exam keluar kan memang akan tanya hukum pantulan tu apa? Macam mana? Alright? Now, aplikasi. Apakah aplikasi ataupun macam mana kita gunakan pantulan ini dalam kehidupan harian? Ingat lagi tak? Okay? So, satah lurus, cembung dia gemuk, cekung dia kurus. Ada berbagai jenis cermin. So, aplikasi dia macam mana? Cikgu tak akan terangkan satu persatu, cuma secara keseluruhan saja tengok. Okay. Gambar ini menunjukkan, okay, gambar ini menunjukkan side mirror, cermin sisi kereta. Okay, kita gunakan aplikasi pantulan cahaya semasa memandu. Okay, pertama kita ada side mirror, cermin sisi kereta dan juga ada yang cermin atas kepala driver selalu tu, tengah tu, yang tu nak tengok belakang. Aplikasi pantulan cahaya yang sangat berguna. Without it susah nak driving. Okay, awak nak memandu susah. Okay, so aplikasi pantulan cahaya seperti cermin sisi kereta. Yang kedua, pantulan cahaya. Yang awak tengok muka artis ni je, cikgu tahulah awak minat dia kan. Okay, cermin mata. Cermin mata juga menggunakan aplikasi pantulan cahaya untuk membantu penglihatan awak. Sebab dia membaiki kalau orang yang betul-betul rabun. Contohnya kebanyakan orang yang pakai spek ni bukan sebab dia nak bergaya, sebab mata dia memang dia tak boleh nak nampak jauh. Okay, dia rabun, jadi cermin itu membantu untuk membetulkan
cahaya yang masuk ke dalam mata iaitu ke bahagian retina dia. Sebab mungkin cahaya tu tak berapa nak sampai jadi dia nampak kabur. Jadi bila dia guna cermin mata, dia dibetulkanlah dia punya image mata tu yang mata dia nampak. Alright? So glasses, cermin mata juga menggunakan aplikasi pantulan cahaya. Okay. Alright, yang ini adalah kaunter pembesar magnifying glass. Sama konsep macam glasses as well, sama juga konsep dengan cermin mata. Dia membetulkan, dia memantulkan cahaya kepada satu arah supaya kita boleh nampak benda tu lebih besar. Okay, now kita masuk pembiasan cahaya pula. Now, mesti ada orang pernah pergi minum pre-COVID time sebelum dine-in tak dibenarkan kan, awak minum minuman dekat restoran ke kedai ke kan. Lepas tu letak straw. Macam kedudukan gelas. Gelas pula, pensel ni lah. Mesti awak nampak macam dalam air tu, straw tu kelihatan bengkok. Seperti pensel ini kelihatan bengkok di sini. Apa benda ni? Kita panggil sebagai pembiasan cahaya. Okey. Begitu juga dengan kolam, sungai, tasik yang awak nampak banyak ikan macam ni. Okey, awak nampak wah banyaknya ikan, rasa nak macam nak pegang, boleh pegang. Okey, sebenarnya sometimes pembiasan cahaya tu akan menipu penglihatan awak. Kenapa? Okey, kenapa? Alright. Now, before cikgu terangkan kenapa, cuba kita imbas semula apakah maksud pembiasan cahaya. Maksud pembiasan cahaya ada 3 benda awak nak ingat. Pertama, perubahan. Perubahan apa? Arah cahaya yang melalui, okey, 2 bahan yang berbeza. Dia berbeza apa? Ketumpatan. Alright. Now, cuba kita tengok dalam slide ini. Awak rasa mana satu gambar yang menunjukkan kejadian pembiasan cahaya yang betul? Okay. Yang ada plus sign ini ataupun yang divide sign ini. Dan plus sign or divide. Okay. Kalau siapa yang tak tahu, I guess benda ni semua orang jelas kot. Bunyi cicak. Dia kata dia pun tahu. Okay. Yang ada plus sign ini adalah kejadian pembiasan cahaya yang betul. Okay. Kalau yang macam ni tiba-tiba terputus tu silap mata dah tu. Bukan kejadian pembiasan cahaya dah. Alright. So, bagaimana pembiasan cahaya ini berlaku? Okay. Mungkin ada yang boleh explain sendiri kot dia dah tahu. Cuma cikgu nak bagi ingat sekali lagi lah. Mungkin ada kawan awak yang dah blur kan? Atau awak sendiri blur. Okay. Perubahan arah perambatan. Ataupun kita panggil sebagai pembengkokan cahaya. Anything that we see around us adalah light, adalah cahaya sebenarnya. Jadi disebabkan ada cahaya, kita boleh nampak pensel tu. Pensel itu dapat dilihat oleh kita sebab ada kalau cikgu cerita banyak nanti awak tak faham pula. Basically kalau ada cahaya kita boleh nampak benda-benda sekeliling kita kan. Jadi pensel itu awak nampak bila dia berada di luar air, okay, kelajuan cahaya yang awak nampak yang ada di luar air ini berbeza dengan kelajuan cahaya yang berada di dalam air ini. Itulah sebabnya berlaku pembengkokan cahaya di sana sebab kelajuan, okay, dua cahaya dalam 2 medium berbeza ini menyebabkan berlakunya pembengkokan cahaya dan menyebabkan pembiasan berlaku. Okey, dalam kes ini 2 medium yang berbeza adalah udara yang di luar ini dan air dalam gelas ini. 2 medium ini mempunyai ketumpatan yang berbeza. Itulah sebabnya dia mampu mengubah laju cahaya yang melaluinya. Alright? Now, ini dapat dijelaskan lagi dengan gambar rajah ini. Okey, gambar rajah ini. Pensel tu sebenarnya masih lagi lurus. Okey, tapi disebabkan medium yang pada dasar gelas itu adalah lebih tumpat iaitu cecair. Air adalah lebih tumpat daripada udara. Okey, maka
apa yang awak nampak itu, cahaya itu telah berubah kelajuan dia. Dia tak nampak. Dia nampak seakan-akan lebih dekat. Okey? Dia nampak seakan-akan lebih dekat. Tetapi pada sebenarnya dia berada lebih jauh daripada yang awak nampak tu. Dia masih lagi lurus. Okay? Alright. Perbezaan medium, perbezaan ketumpatan menyebabkan berlaku pembengkokan cahaya. Kalau cikgu nak cerita tentang hal laju cahaya tu semua tu lagi nanti awak pening, tapi awak faham bila cahaya bergerak dalam dua medium yang berbeza ketumpatan, okay, dia akan berlaku pembengkokan cahaya dan itu kita panggil sebagai pembiasan. Aplikasinya apa tu? Semua tu. Ada contoh tak? Macam mana? Awak masih ingat lagi tidak? Okay, relax. Don't worry. Cikgu akan tunjukkan. Apa yang cikgu cakap sekarang ni berguna untuk awak punya tugasan kemudian. Okay, so please listen carefully. Aplikasi pembiasan pertama, selalu awak nampak orang jual jeruk kan? Okay, bila dia jual jeruk tu, daripada dia letak dalam plastik, kalau dia letak dalam botol kaca macam ni, okay, buah-buah yang disusun dalam tu, disebabkan ada air, dia rendam dengan air garam ke gula ke apa kan, okay, buah yang dijeruk tu akan kelihatan lebih besar daripada yang awak sangkakan. So, kalau awak beli jeruk, awak rasa nak makan jeruk tu, wah nampak besar lah buah dia ni. Okay, jangan tertipu sebab pembiasan cahaya berlaku. Buah yang dijeruk dalam air tu selalunya kelihatan lebih besar. Okay? Tengok ni lagi. Scuba diving. Okay? Penyelam scuba yang berada di dasar laut. Selalu dia pergi turun menyelam. Selalunya dia punya peringatan untuk para penyelam ni, dia akan diberitahu bahawa everything looks bigger. Nampak objek-objek dalam air tu kelihatan lebih besar. 25% menjadi lebih besar. Okay, nampak kelihatan benda macam lebih dekat daripada sepatutnya macam tu. Okay, so selalunya instruktor scuba diver tu memang dia akan ingatkan lah diver-diver supaya ingat tentang objek di dalam air akan kelihatan lebih besar disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okey, dan satu lagi bila awak nak terjun sungai, terjun dekat tasik ke mana kan, awak nampak apa? Wah, jernihnya air, nak terjun lah. Boleh nampak dasar tu, saya yakin saya boleh berenang juga. Tak apa, tak dalam sangat. Ingat, disebabkan pembiasan cahaya, mata awak itu tertipu dengan kedalaman air yang awak nampak. Okey, tasik ataupun yang boleh nampak dasar tu, dia kelihatan cetek tapi tak semestinya cetek sebab pembiasan cahaya menyebabkan dasar tu menjadi lebih macam it's not that deep, you know. Ya, ada juga kadang-kadang ada orang yang nak pergi tangkap ikan kan, dia guna alat untuk tangkap ikan, dia nak ambil ikan dalam air tu tapi dia tak dapat nak tangkap. Dia rasa ikan tu dekat tapi ikan tu sebenarnya tak dekat dengan dia pun. Okay, so awak kena faham aplikasi pembiasan cahaya ni dan kalau awak gunakan, awak taklah tertipu apa yang awak nampak dalam air tu. Okay? Alright. So, your take home points today ada dua benda sahaja yang paling penting yang telah cikgu cakap tadi. Pertama adalah tentang pantulan. Bila awak cakap dengan pantulan, awak terus ingat kepada hukum pantulan di mana kalau cahaya itu dipantulkan dan dia menepati hukum pantulan, awak ingat ni. Sudut tuju mestilah sentiasa sama dengan sudut pantulan dia. Alright, if you have a problem on this, please contact me. Mungkin cikgu boleh terangkan dengan awak secara lebih lanjut lagi ataupun cari mana-mana video yang boleh terangkan hukum pantulan kepada awak secara lebih detail. Okay, dan kedua, hari ini kita juga ulang kaji pembiasan. Okay, di mana pembiasan itu adalah ada perubahan arah cahaya apabila dia melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Okay, perubahan arah cahaya. Alright, so that's it. Kita ada pantulan cahaya dan juga pembiasan cahaya. Tugasan, okay, buat peta I think yang menerangkan tiga benda ni. Yang pertama, sifat-sifat cahaya. Apa benda semua sifat cahaya tu? Cuba ingat balik apa yang cikgu bagi tahu tadi.
Kalau ada penambahan, extra things that you know yang awak dah tahu, tambah. Tak semestinya benda yang cikgu bagi semua tu dah mencukupi. Kalau awak ada extra, please tambah. Hukum pantulan dan aplikasi pantulan, benda yang kedua. Okay? Cikgu minta dalam peta I-Think tu tolong lukis rajah hukum pantulan itu supaya awak boleh nampak. Sebab kalau nak terangkan dengan ayat ada susah sikit. Lukis. Alright? Dan aplikasi pantulan tu senaraikan seberapa banyak contoh yang awak tahu. Okay? Jangan guna yang cikgu bagi saja, tak cukup sebenarnya tu. Sebab banyak lagi aplikasi pantulan yang ada. Alright, the next thing is, the last one adalah apakah maksud pembiasan dan berikan contoh-contoh pembiasan dalam kehidupan harian. Alright, so kelas awak ini akan berakhir pada jam 1.35, so please hantar peta I-Think tu ikut masa yang ditetapkan. Okay, that's it. Itu sahaja untuk hari ini. I hope to see your tugasan before the time ends. Thank you very much. Bye.